Korang jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, tak ada yang boleh bagi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang boleh beri rezeki melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri yang boleh tahan rezeki kita melainkan Allah. Kalau Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia Allah kalau tahan, tak ada siapa boleh beri. Satu dunia nak kita bahagia, Allah nak kita derita, kita akan derita. Satu dunia nak kita derita, betul-betul nak bagi hidup kita derita. Allah nak bahagiakan kita, kita bahagia. Satu dunia nak hina Nabi Ibrahim AS. Satu dunia berkumpul nak hancurkan Nabi Ibrahim. Bapa Nabi Ibrahim pun nak bunuh Nabi Ibrahim AS. Nurul Hasma Madihah. Walaupun satu dunia nak bunuh Nabi Ibrahim, satu dunia nak bunuh Nabi Ibrahim AS. Lan share, Masya Allah. Dan share, halkah mentakab, Subhanallah. Syah, Masya Allah. Dan share, Syah Nur. Allah bagi rezeki, tak ada siapa boleh tahan. Allah bagi rezeki, tak ada siapa boleh tahan. Dia kalau tahan, tak ada siapa yang boleh beri. Allah kalau beri rezeki, tak ada siapa boleh tahan. Dia kalau tahan, tak ada siapa boleh beri. Satu dunia nak hujan, Allah tak nak bagi hujan, tak hujan. Satu dunia nak hujan, Allah tak nak bagi hujan, tak hujan. Satu dunia tak nak hujan, Allah nak bagi hujan, hujan. Satu dunia nak panas, Allah nak bagi sejuk, sejuk. Tak ada yang boleh bagi panas, sejuk, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang boleh beri rasa bahagia melainkan Allah. Tak ada orang boleh beri bahagia melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi derita sedih melainkan Allah SWT. Saya pernah tengok satu orang pakcik, dia dekat Thailand, dah tua. Pakcik tu dah tua. Dia kata, Ustaz, saya tengok dia malam-malam doa nangis kat masjid. Berguling-guling dia nangis. Dia tak ada dua belah tangan. Ana, Masya Allah. Hasnul, Akmal, Mia, Wawa, Masya Allah. Wan Amin, Masya Allah. Dan Syekh, Masya Allah. Mahirul Niza, Masya Allah. Syekh Ustaz. Masriah, Masya Allah. Allah takdirkan. Alfa, Masya Allah. Esok ada penghantaran makanan lagi, Ustaz. Esok insya-Allah. Esok saya ada nak hantar aircon portable. Dia dekat beberapa hospital. Mungkin HKL esok nak hantar HKL dengan Kelang. HKL dengan Kelang, insya-Allah. Dan ada termometer dekat hospital Segamat. Kat hospital Segamat. Dan juga itulah esok itu dulu. Banyak yang tu tapi perlahan-lahan lah, sikit-sikit. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi apa kita nak percaya, kita nak apa, Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Sebab tu kita bergantung kepada Allah. Kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita, hati kita, keyakinan kita, kecintaan kita, ketakutan kita kepada Allah, Allah mesti tolong kita. Kalau Allah tolong, tak ada siapa yang boleh kalahkan kita. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Intan surullah yansurkum. Ya ayyuhallazina amanu intan surullah, wahai yang beriman, kalau kamu bantu agama Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan tolong kamu dan tegakkan kaki-kaki kamu terhadap musuh-musuh kamu. Di seluruh dunia ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Dia lah yang punya langit, bulan, bintang, siang dan malam. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak doa? Doa ni penting dalam kita rezeki kita sekarang kan. Macam-macam ujian. Semua terasa abang kakak. Saya berbual dengan orang yang toki-toki besar-besar pun dia terasa. Kerja ramai, nak bayar gaji. Ujian sekarang. Tapi ada sahabat kita pula lagi ujian berat, tak pasal rezeki. Sekarang duduk dekat pusat kuarantin, tak dapat jumpa anak, keluarga. Ada yang kita dengar kehilangan ramai dah.
Orang semoga Allah hadiahkan mereka syurga Firdaus, dan Allah beri kebaikan rahmat yang banyak. Jadi macam mana apa dia doa tu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, nak tak aku kongsi satu doa pada kamu? Nak tak aku kongsi satu doa pada kamu? Satu orang tanya Sayyidina Ali, dia kata, aku ni hamba riwayat Tirmizi. Aku ni nak bebas daripada hamba. Tolonglah aku wahai Ali, aku nak bayar satu jumlah bayaran. Aku boleh bebas daripada hamba. Boleh tak tolong aku? Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajar. Nak tak aku share dengan kamu satu doa? Patut tak aku beritahu kamu? Maksudnya patut tak aku beritahu kamu? Nak tak aku beritahu pada kamu? Kata Sayyidina Ali. Yang mana kalau kamu, ini doa Nabi SAW ajar. Kalau kamu baca, amalkan dalam hidup kamu. Dan baca dan amal doa ini, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan hutang kamu, kesempitan hidup kamu, kesusahan hidup kamu, malapetaka dalam hidup kamu. Maksudnya apa segala bala dalam hidup kamu, dan apa hutang yang banyak dalam hidup kamu, Allah akan selesaikan. Walaupun hutang kamu sebesar gunung Sir di Yaman. Walau hutang sebesar gunung Sir di Yaman, Sayyidina Ali kata, Allah akan selesaikan doa kamu, Allah akan selesaikan hutang kamu. Maka orang tadi tak sabar nak dengar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajar. Sayyidina Ali pun ajar pada orang tadi. Dan orang tadi amalkan, segala puji bagi Allah. Allah beri di jalan rezeki yang tak sangka-sangka. Allah telah bukakan jalan rezeki dia. Allah kalau bukakan jalan rezeki seseorang, rezeki ni bahagia, ketenangan. Bahagia ni penting dalam hati. Allah beri orang ni bahagia. Walau ujian datang, walau musibah datang, dia menangis. Tapi dalam tangisan dia ada bahagia. Menangis tu pun bahagia. Dia senyum, dalam senyum dia bahagia. Dalam dia berdakwah, dia disayangi, dihormati, dipuji, dia bahagia. Tapi dalam dia berdakwah juga, orang keji, orang hina, orang tak faham, orang umpat, cakap bukan-bukan, pun dia bahagia. Begitu kat sini. Kita bersedih, bukan tak sedih. Kita sedih, tapi kita rasa bahagia. Jadi, apa doa tu? Kata, ajarlah kepada aku wahai Ali. Kata, apa ajar pada aku? Arifah Abdul Kadir. Macam ujian sekarang Ustaz melanda negara. Apa doa? Saya nak kongsi tuan-puan doa ni. Apa doa ni? Ajar anak-anak amalkan. Ni saya nak riwayat Tirmizi. Nabi kata, kalau hutang kamu sebesar gunung Sir di Yaman, Allah akan selesaikan semua masalah hutang kamu. Ni doa, baca setiap pagi. Ni cuti, hafal doa ni. Allahumma Allah. Apa doa dia? Hilang. Doa tiba-tiba ingat doa wabak je. Doa dia, apa doa rezeki? Tiba-tiba hilang. Baca pertama, yang doa tadi, biasa baca ingat, hilang pula ini. Allahumma inni as'aluka, bukan. Hilang doa. Baik, saya share tuan-tuan, satu Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Abu Darda, Kak ambil handphone Kak. Kak, ambil handphone. Abu Darda radhiyallahu anhu, satu masa dekat, tiba-tiba dekat, cuba tuan-tuan yang biasa saya kongsi, boleh tulis doa tu kat bawah tu, doa Sayyidina Ali untuk selesaikan hutang walaupun sebesar gunung Sir di Yaman. Walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Allah akan selesaikan masalah hutang dia. Doa minta rezeki yang halal, minta rezeki yang halal dan jauh daripada rezeki yang haram. Allahumma tiba-tiba Allahumma, doa tu kita share. Pinjam handphone je. Pinjam handphone. Pinjam handphone. Ada lain pinjam. Handphone. Pinjam. Jadi antara doa Abu Darda radhiyallahu anhu, kata saya share ada 3 doa kan. Saya share yang kedua dulu. Abu Darda radhiyallahu anhu, maka apa Abu Darda kata? Abu Darda kata, satu masa dia berada dalam masjid, wa Abu Daud, bukan waktu yang patut dia berada dalam masjid. Berada dalam masjid bukan waktu. Dia pun pergi jumpa, dia tak keluar-keluar masjid. Kenapa kamu ada kat sini? Dia kata, aku ada hutang yang banyak. Nabi SAW pun ajar doa. Apa Nabi SAW ajar? Bukakan. Apa Nabi SAW ajar? Nabi ajar baca doa ni 3 kali pagi dan 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika, bukakan Google. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika min rabati daini wa qahril rijal. Baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Abu Umamah radhiyallahu anhu, hadis Abu Daud. Abu Umamah
Dia pun amalkan doa ni. Setelah berapa lama, Allah telah buka jalan semua masalah hutang dia, Allah selesaikan. Baca doa ni 3 kali pagi dan petang. Ni kalau rasa takut, sedih, penindasan orang, kekejaman orang, fitnah orang, rasa takut, ada orang jenis takut. Sekarang kita dalam keadaan takut, semua orang termasuk saya. Takut, risau, macam-macam rasa dalam hati berdebar-debar, macam-macam kita fikir, kiamat ke, mati ke, apa jadi ni, kenapa macam ni. Amal doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Baca doa tu, nanti Allah akan beri rezeki yang Allah akan selesaikan masalah hutang walaupun sebesar gunung Sir di Yaman. Walaupun sebesar gunung Sir di Yaman. Abu Umamah pun amalkan. Bila Abu Umamah amalkan, Allah selesaikan hutang dia. Minta Allah jauh pada sifat takut, sifat kedekut. Minta Allah jauh daripada yang lain-lain. Baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika. Cuba tuan baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubn wal buh. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tu aman tulis tu. Tu doa satu lagi yang doa walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Allah akan selesaikan hutang kita. Apa dia? Allahumma kfini bihalalika, ni aman speed ni tulisnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa ni walaupun hutang sebesar gunung Sir di Yaman, Allah akan selesaikan hutang kita. Sayyidina Nabi SAW ajar pada Sayyidina Ali ajar pada satu orang, aku dengar daripada Nabi, kata Sayyidina Ali, siapa amalkan doa ni, Allah selesaikan hutang dia walaupun sebanyak gunung Sir di Yaman. Baca doa tu. Ni doa aman speed tu tulis. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Cuba tuan hafal dengan saya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa tu. Allahumma kfini, ya Allah beri saya rezeki yang halal dan jauhkan saya pada rezeki yang halal, yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kurniakan saya kekayaan di sisimu sehingga saya tak minta-minta selain daripada-Mu. Jadi kalau nak rezeki yang halal, amalkan doa ni. Dan pertama, cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Jangan ambil rezeki yang haram. Takkan kaya orang ambil rezeki yang haram. Ketiga, dan beri saya kekayaan di sisimu. Jadi kaya ni ibadah. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa bekerja kuat untuk membantu seramai mungkin orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau orang bekerja kuat nak cari rezeki yang halal untuk bantu orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa aghnini, kayakan aku. Wa aghnini bifadlika amman siwa, kayakan aku dengan kurniaanmu sehingga aku tidak minta-minta kepada selain padamu. Baca doa tu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Baca doa tu nanti Allah beri rezeki yang halal. Orang tadi amalkan, dia bebas daripada hamba. Yang kedua, doa yang saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca 3 kali pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika. Ahmad Husni. Assalamualaikum Ustaz. Saya hargai Ustaz, pertolongan Ustaz, bantu staf hospital, polis, tentera. Begitulah Husni kan, semua daripada Allah SWT. Jadi kita buat semua tu sebab Lina Ustaz letih, menggalah ganda pahala Ustaz. Kakak abang pun semua letih ni, semua saya tak nampak muka tuan-puan. Jadi kita dalam hidup ini kita berusaha untuk Allah sayang kita. Semua daripada Allah SWT. Tuan-puan doakan. Saya percaya kita dalam musibah ni kita nak tarik rahmat Allah. Di antara nak tarik rahmat Allah, satu, kita kena berkasih sayang. Kena berkasih sayang pada semua orang.
Kita bukan nak tahu siapa salah, siapa betul, kenapa itu ini. Ini bukan waktunya. Dalam tempoh begini, ada orang yang kita sayang yang telah pergi, ajal mereka sampai. Ada orang kehilangan keluarga. Ada orang dah lama tak jumpa keluarga tengah kuarantin. Ada orang yang dah lama tak jumpa keluarga. Mungkin kerana mereka kerja kat hospital, jadi polis, tentera. Mereka pendakwa-pendakwa hari tu yang diuji. Jadi macam-macam orang. Jadi waktu ini, waktu untuk kita bersatu hati. Bila kita bersatu hati, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Sebab tu orang amalkan doa-doa ni, insya-Allah nanti rezeki kita mudah. Ramai yang saya dengar susah kan. Ramai juga yang tak ada duit, susah. Orang dekat tepi jalan, orang susah-susah. Jadi baca, tolong mereka dengan kita doakan mereka. Doa supaya Allah mudahkan kita semua, Allah bantu kita. Gendok Satoshi, Ustaz bagi nombor telefon. Saya nak luah perasaan saya lah. Siti Zabidah. Siti Assalamualaikum, terima kasih nasihat tazkirah Ustaz. Farhana, Ustaz boleh tak send nanti ayat tu kat page? Ustaz boleh baca sebab tak ingat doa tu. Boleh google je doa yang saya sebut tadi. Doa, contoh doa nak rezeki yang halal. Nanti keluar doa tadi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Google je doa tu. Atau doa yang kedua tadi, tuan-puan doa Abu Umamah, dia ada hutang, Nabi tulis Abu Umamah, doa Abu Umamah, dia ada hutang, Allah selesaikan hutang. Doa selesaikan hutang. Nanti keluar doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Satu lagi saya nak share tuan-puan, pagi-pagi baca doa ni. Ni paling senang. Semua boleh buat. Ni rezeki akan melimpah ruah. Seluruh makhluk akan doakan rezeki untuk kita. Tahu tak apa zikir tu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Pagi-pagi baca Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Saya baca doa ni, seluruh makhluk ni, semua makhluk diberikan rezeki disebabkan zikir ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ni Nur Hafizah tulis doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal Baca doa tu. Tu Nur Hafizah tulis Arab dia tu. Dan juga ada dia punya terjemahan tu. Apa terjemahan tu? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan sedih. Minta hammi wal hazan, daripada duka dan sedih. Ya Allah, aku berlindung pada duka dan sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubn wal bukh, dan sifat pengecut dan bakhil. Dan berlindung daripada beban hutang dan penindasan manusia. Baca doa ni. Ni sifat orang kau nak berjaya. Satu, dia sentiasa pohon pertolongan Allah. Kita sentiasa ada kedukaan, sedih. Kita manusia. Ada masa kita rasa sangat sedih, rasa berat, rasa tak mampu, rasa takut. Tapi ni Nur Hafizah letak terjemahan ni kan. Nur Hafizah Umar. Duka, rasa sedih, rasa tak mampu. Ada orang hilang orang disayang. Ada orang hilang rezeki waktu ni. Ada orang hilang sampai tak tahu nak buat apa. Ada orang sampai apa? Sampai jalan semua lapang, semua jadi kosong, masjid kosong, jalan kosong, semua jadi kosong. Semua lapang, tenang. Dalam rumah semua ada orang sampai bergaduh rumah tangga. Hari-hari mengadap, bergaduh pula suami isteri, bergaduh pula anak-anak. Lepas tu waktu untuk berkasih sayang, semua dah rasa tertekan, rasa penat, letih, tak tahu nak buat apa. Jadi minta dengan Allah, ya Allah, aku berlindung daripada Engkau sifat duka dan sedih. Aku berlindung daripada Engkau daripada sifat lemah dan malas. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat lemah dan malas. Minta, ya Allah, minta orang dalam Islam ni tak ada tempat untuk orang yang malas. Tak ada tempat untuk orang yang lemah. Di dunia tak ada tempat untuk orang malas, dekat akhirat pun sama. Nabi dan sahabat orang paling rajin dalam dunia. Mereka kata apa? Akdam, laisa kalam. Kaki ni kena bergerak, jalan, jumpa manusia. Ajak kepada Allah, seru Allah yang satu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Walau apa ujian yang datang, mereka siasa puji Allah. Itu orang beriman. Orang cakap apa-apa, dia kata apa? Innal ladzi naqalu rabbunallah. Antara orang-orang yang akan mengatakan Rabb kami Allah, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, yang bagi rezeki pada kami Allah, yang pelihara kami dulu, kini, selama-lamanya Allah SWT. Ni Covid datang, kita berusaha, berjuang, perintah Allah, jaga diri, kuarantin, ikutkan nasihat, saling mendoakan, jangan salahkan orang lain, wujudkan suasana kasih sayang. Bangun malam nangis ke Allah, ya Allah, ni salah aku,
Tapi dia kata apa? Dia siasa kata, ya Allah, tak ada yang berkuasa melainkan kau. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dan orang-orang ada mengatakan Tuhan kami Allah. Tuhan kami siapa? Allah. Kan? Semua orang kata habislah, matilah, tak boleh buat apa dah, habis dah. Orang yang sakit, orang yang tekanan jiwa bertambah tertekan. Orang yang tengah sakit, orang tua-tua, ingat kakak, ada ayah, semua dah takut. Sebab dia kata yang berumur kalau terkena mungkin boleh teruk. Anak-anak kecil teruk. Jadi orang yang dah sakit dada, sakit jantung, ada masalah kanser, dengar, semua dah panik. Jadi tahu tak apa yang menguatkan dia? Doktor, nurse nak pergi sana pun takut. Tempat sana tempat virus. Orang semua ada virus datang check. Yang jaga COVID, frontline. Begitu semua. Kau nak keluar tak berani. Tapi tahu tak apa yang buat kita berani? Innal ladzina qalu rabbunallah. Roh Hafiz, doa kami frontline. Moga sihat Roh Hafiz kan. Itu yang kita pegang. Innal ladzina qalu rabbunallah. Pakai pakaian dengan sempurna. Pakai apa yang patut kita usah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ada yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kata satu alim, ada satu pendakwah terkenal dulu, dah meninggal dunia, nama Haji Mukib. Dia pendakwah, seorang dia pendakwah yang hebat, pendakwah tabligh dulu dah meninggal. Orang yang sangat saya hormati, sayangi. Tahu tak apa dia kata? Iman akan meningkat bila 5 perkara. Pertama, innal ladzina qalu rabbunallah. Kita dakwah bila-bila masa pun. Kat mana-mana pun, bila-bila pun dakwah. Kedua, kat mana tempat pun. Ketiga, siapa saja kita jumpa. Keempatlah perkataan. Orang nak puji kita ke, orang nak keji kita ke, orang nak faham ke, orang tak nak faham ke, dalam keadaan fitnah tersebar ke, orang cakap bukan-bukan tak betul ke, apa orang nak cakap, dia bukan cakap kat orang, dia beritulah hati kami. Innal ladzina qalu rabbunallah. Tak ada orang-orang di antara orang-orang. Ada yang mengatakan rabbunallah, orang lain kata mati, habis, susah, habislah semua sekali. Tak ada apa dah tinggal, musnahlah kita, habislah kita, tak ada duit nak makan dah ni, matilah kita semua sekali. Habislah kita, tak tahulah, habislah. Diorang mengamuk dalam keluarga, marah isteri anak-anak, jadi tak tentu pasal. Ada orang marah semua orang, jadi tak tentu pasal. Ada orang salahkan orang lain atas apa yang terjadi kat mana-mana. Tapi Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan Tuhan kami Allah. Walau dia sedih, walaupun dia ada duit, walau tak ada duit, walaupun ujian yang melanda, walau apa keadaan yang melanda. Innal ladzina qalu rabbunallah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan Tuhan kami Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Mereka istiqamah. Walau apa orang kata, walau di mana sahaja, bila-bila masa, orang suka ke tak suka, orang nak faham ke tak nak faham, orang nak cakap apa pun, rabbunallah, mereka akan kata Tuhan kami Allah. Summa istaqamu. Summa istaqamu. Mereka istiqamah. Summa istaqamu. Dalam itu innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang selalu agungkan Allah, satu hari dia sedih, dia susah, dia sakit, nanti Allah hantar malaikat bisik kat telinga dia, kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terima berita gembira bahawa kamu akan dapat syurga. Ada orang yang berdakwah, ini dia fitnah. Mereka dah mati syahid pun, ada orang fitnah, cakap bukan-bukan. Orang pun suruh tarik balik, tarik balik ucapan syahid ke. Ada orang cakap begitu begini, orang pun jadikan dia sebagai contoh yang tak baik sebab dia dah mati. Orang pun cakap begitu. Maka apa Allah beritahu? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima berita gembira bahawa kamu akan dapat syurga. Ina Azlina. Terima kasih Ustaz. Sumbangan untuk Hospital Shah Alam dan hospital-hospital lain. Doakan Ina Azlina. Mudah-mudahan banyak lagi insya-Allah. Dan Allah beritahu apa? Summa istaqamu, Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah beritahu apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong kamu di dunia dan di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang selalu agungkan Allah, siapa penolong dia? Allah.
Ada orang ni orang siapa? Ni orang menteri sekian. Ni orang mana? Ni orang menteri sekian. Dia ni orang mana? Dia orang presiden sekian. Dia orang mana? Dia orang parti sekian. Dia ni orang mana? Dia ni orang sekian. Jadi bila dia orang seseorang yang besar, oh dia ni orang sini jaga-jaga. Dia orang ni jaga-jaga. Tapi siapa yang selalu agungkan Allah, dia jadi orang Allah. Siapa yang ajak pada Allah, dia jadi orang Allah. Kalau kita ajak pada manusia, pada kebendaan, kepada diri kita, pada persatuan, pada organisasi, pada individu, maka kita jadi kecil. Bila kita ajak pada Allah, dia jadi mulia. Allah beritahu apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pembantu, penolong kita dunia akhirat. Allah tolong kita, apalah kita nak risaukan? Dia jaga kita, siapa boleh apa-apakan kita? Dia kendaki kita hidup, apa yang kita risaukan? Dia kendaki kita mati, apa kita risaukan? Kita berusaha. Covid ni jaga perintah Allah, jaga betul-betul sungguh-sungguh perintah Allah, wajib taat, kuarantin semua sekali. Yang berkhidmat, kita yakin ke Allah, kena pergi juga kerja, dah tanggungjawab, takkan tak pergi kerja pula. Berkorban, frontline, doktor, nurse, tentera, semua sekali. Dan kita doa ke orang lain, kita bekerja dengan sungguh-sungguh kerana Allah. Kita tahu Allah yang akan balas pahala kita, tak ada orang boleh balas. Kita buat untuk Allah sayang. Walau berapa gaji kita, itu bukan nilai kita. Sebab kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang kita. Jadi Allah beritahu apa lagi lepas tu? Walakum fiha ma tajtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan. Dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu cita-citakan. Apa segala kamu inginkan, segala apa yang kamu cita-citakan, Allah akan tunaikan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah sambutan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Allah sambut orang-orang yang berjuang ni. Itulah sambutan Allah kepada Allah, tunaikan segala keinginan dia. Ayat lepas tu sambungan dia, waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Allah tanya, who is better in speech than one who call to Allah? Allah tanya, siapakah perkataan mereka yang lebih baik daripada seseorang yang menyeru kepada Allah? Allah tanya, siapa perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Orang seru kepada dia, orang seru kepada ni. Ada orang mengumpat orang, ada orang fitnah orang, ada orang buat cerita bukan-bukan, ada orang buat begitu begini, ada orang hina orang sana, orang cakap. Tapi Allah kata apa? Ada orang, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang paling baik di kalangan manusia ni? Seruan yang paling baik mengajak manusia kepada Allah. Tu orang ni Allah puji. Tuan-tuan, siapa nak jadi orang Allah? Angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah? Jadi orang Allah, kita selalu agungkan dia, puji dia. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Orang suka ke tak suka, orang nak puji ke nak keji, orang nak hormat ke nak hina, kita tak pernah hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Dulu, kini, selama-lamanya, kita hidup untuk Allah sayang. Dia jaga kita daripada dulu, sampai sekarang, sampai bila-bila. Siapa nak cakap apa, biar dia cakap. Ada satu hari, mulut tak cakap, hati cakap. Sekarang boleh tulis, apa nak tulis. Esok ada hari, tak boleh tulis. Hari tu, kita pula kena tulis. Kita kena baca buku tulisan. Bukan tulisan kita, tulisan malaikat. Kalau kita pernah keji orang, kata orang, umpat orang, fitnah orang, salahkan orang, Allah beritahu, ni hidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Tak hidup untuk penghormatan orang. Kenapa kita nak sedih orang cakap kita? Kenapa kita nak gelisah, resah bila orang kutuk kita, hina kita? Hidup kita tak berubah. Dia jaga kita pada dulu sampai sekarang. Kita hidup untuk Allah sayang. Orang nak sayang ke tak sayang, kita boleh paksa dia. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita buat baik, ada orang keji kita. Kita tak hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Buat dakwah untuk Allah sayang. Buat dakwah, orang nampak tak nampak, Allah tahu. Buat dakwah, sayang semua orang. Kita sayang semua orang. Kita sayang semua manusia dalam dunia ni, sayang. Doa, dakwah semua manusia, sayang mereka. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Nah, kenapa kita nak sedih orang cakap? Dia tak bagi kita RM1 pun. Kenapa kita nak risau sangat? Tak boleh buat apa pun. Tak payah sedih orang cakap. Tapi ni ustaz, tak kisah siapa-siapa, tak ada apa. Dunia ni bertukar-tukar. Jangan heran, ada masa kat atas tinggi, ada masa Allah buat boleh jatuh ke bawah. Ni Allah Maha Kuasa bang. Daripada dulu sampai sekarang, Allah boleh buat ada orang tinggi sampai ke langit. Allah boleh buat jatuh. Kita berada kat atas, jangan sombong. Allah jadikan kita.
Esok kita kat bawah, jangan kita putus asa kita ada Allah. Atas bawah kita daripada Allah. Ada orang dia duduk kat atas, dia ingat tempat dia kat atas. Dia ingat dia selama-lama kat atas. Tak ada. Ni kat Malaysia tu orang tengok kan, tukar-tukar. Sekejap ni menteri, sekejap ni menteri. Nanti tukar balik, tukar lagi. Tak ada apa pun yang kita punya. Tak ada apa pun kita punya. Semua Allah yang punya. Dan semua Allah yang punya. Selalu manusia, bila dia kat bawah, baik perkataannya, lembut perkataannya. Sebab masa tu, dia orang miskin kalau cakap lembut selalu. Jumpa orang miskin cakap, kan rendah diri. Cakap pun tak apa jelas, takut-takut. Tapi manusia bila ada duit, dah senang, dah kaya, dia mula lupa Allah dah. Sebab dia rasa dia buat semua. Tengok orang miskin, dihina. Tengok orang miskin, dihina. Ada ilmu lebih sikit, tengok orang tak ada ilmu, marah. Orang azan salah, marah. Selalu pada kecil saya tengok. Orang azan kena marah. Mu'allaf azan salah, kena marah. Astagfirullah, salah. Sebab dia dah lupa, ilmu dia tu Allah yang bagi. Dulu pun dia sesat, tak tahu apa-apa. Saya ni dulu kalau Allah tak kutip, tak ada kat sini. Entah mana saya duduk, tersesat kat mana, Allah kutip saya. Dulu saya sesat, tak kenal Tuhan. Hari tu Allah kutip saya. Saya dengar cikgu saya ceramah. Tinggal satu solat, 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya menangis. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya sayang dia orang. Dia orang banyak didik saya berkorban. Saya sayang dia. Saya punya cita-cita pada kecil, saya cuma nak mak ayah, adik-beradik, keluarga saya masuk syurga. Saya sayang keluarga saya. Saya sayang mak ayah saya. Tu yang buat saya selalu fikir dan doa dan nangis. Tu je saya nak. Saya nak keluarga saya kenal Allah. Dekat dengan Allah SWT. Kalau dia tak ambil, tak kutip saya, beri saya hidayah, tak kat mana saya duduk sekarang. Tu abang kakak kita bila dapat hidayah, jangan hina orang tak ada hidayah. Jangan hina orang lain. Jangan kerja orang lain. Jangan cakap bukan-bukan pada orang lain. Jangan hina dakwah orang lain. Jangan cakap bukan-bukan pada pendakwah sekarang. Jangan cakap bukan-bukan. Jangan hina orang bukan-bukan. Jangan cakap bukan-bukan. Dan jangan cakap bukan-bukan. Doa mereka, ya Allah selamatkan mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah tolong mereka. Ya Allah, mereka banyak buat dakwah. Hari ni mereka sakit, sihatkan mereka. Macam tu. Kira dakwah semua orang. Doakan semua orang. Doa, jangan cakap bukan-bukan kakak abang. Jangan. Allah ni maha kaya. Dia dengar kita cakap. Kan selalu mak-mak kita cakap, jangan cakap orang. Nanti kena balik kat kita. Kan mak-mak kita, ayah kita lu, orang Melayu kat Malaysia ni kan penuh sifat lemah lembut penyayang. Nak biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Kan tuan-puan sudah dengar mak-mak tuan-puan cakap macam tu. Nak orang buat kita tak apa, jangan kita buat orang. Nak orang ambil barang kita, maafkan, jangan ambil barang orang. Nak dah lah tu, tak apalah, biarlah, tak apalah nak. Allah kan ada. Ini kan mak tuan-puan ajar daripada kecil. Nak Allah kan ada, tak apalah, biarlah nak. Allah kan ada. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Pada kecil mak cakap, ayah kita ajar kita. Untuk itu, sama juga hari ni, orang cakap kita tak apa, jangan kita cakap orang lain. Kan? Jangan hina orang, jangan cakap orang. Jangan hina orang jahat. Pelacur tepi jalan dan tepi lorong, jangan hina. Ini kan pula ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, pendakwah. Itu kita bersatu hati berkasih sayang. Bersatu hati berkasih sayang. Mana kita nak pergi nanti? Kita ni kat jalan yang sama. Akhirnya yang menilai kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha menjaga diri kita dengan iman yang betul, dengan jalan Nabi Muhammad SAW, dengan sunnah Nabi yang ditunjuk oleh alim ulama kita, dan kita perbaiki diri kita. Itu selalu pagi-pagi antara 3 zikir saya ajar tadi, yang ketiga ni tuan-puan boleh amal terus. Nanti rezeki mencurah-curah. 2 ni mungkin kena cari doa, siapa mampu hafal. Kalau tak dapat, yang paling last sekali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Subhanallahil azim, setiap pagi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Faisal cakap, betul Ustaz, mak selalu cakap macam tu. Syazani cakap, arwah mak selalu cakap macam tu Ustaz. Mariana, Allah selamatkan kami dunia akhirat. Bibi Rohaizan kata, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Macam tu. Kita percaya Allah mesti ada. Kalau hari ni kita tak jawab, satu hari nanti Allah mesti jawab. Mesti Allah. Malaikat jawab. Esok dia sendiri jawab. Dia sendiri beritahu kat diri dia. Oh, bagus buat dakwah ni. Satu hari cakap, oh, rupanya begini, rupanya begini. Rupanya begini, rupanya begini. Ini waktu kita, Masya Allah. Zila baru tengok ustaz kat YouTube. Tengok apa tu Zila kat YouTube? Akmal, Masya Allah, ada video baru kan. Ima, Siti Rubaiyah, Muhammad Syarini, Ba'i, Masya Allah. Jadi kita doakan sama lain, amalkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 3. Saya tambah tuan-puan last sekali,
Malam-malam sebelum malam nanti, sebelum tidur, tengah malam, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasha beli face mask berapa ustaz? Saya beli mahal masa saya beli baru ni, yang 10,000 yang pertama tu sama macam tuan-puan beli tu, harga yang mahal sikit. Harga yang tuan-puan cakap tak nak tu, harga tu lah saya beli banyak. Saya beli 10,000. Ada 2-3 orang saya beli pada dia, saya ambil dia orang punya semua. Bukan ambil, beli. Lepas tu saya bagi pada orang yang tak ada. Sebab saya ingat Nabi SAW beri satu orang tunai hajat orang lain, nanti Allah akan tunaikan hajat dia nanti. Siapa tahu dengan kita tolong orang, walaupun satu face mask, terutamanya petugas-petugas ni lah, nak bagi kat semua tuan-puan, saya tak tahu nak bagi macam mana, nak post lagi kan, boleh tahan juga tu. Jadi saya pun tapi saya dah, alhamdulillah saya dah bagi kat banyak orang dekat ni, yang petugas-petugas, yang driver semua ni kat jalan raya ni. Alhamdulillah banyak yang saya dah bagi, ada sikit-sikit je lagi. Tu pun tu Allah, ada lagi yang dah ni dah. Jadi tuan-puan doakan insya-Allah. Saya pun ada tempah lagi tu. Tapi bukan untuk jual, untuk saya bagi-bagi. Mana-mana saya jumpa ramai sangat yang ni, saya berusaha. Sebab saya ingat bila kita buat macam ni, Allah mesti tolong kita. Zila, Ustaz live lama sikit. Lama. Ana, Masya Allah, mak saya pun cakap, dia ajar kami adab. Jadi begitu. Jadi buat semua kawan-kawan yang kat luar sana, yang sedang bersedih dan duka, percayalah kita ada Allah yang tak pernah tinggal kita daripada dulu sampai sekarang. Ini saat kita semua diuji oleh Allah, sebab dia sayang pada kita semua. Siapa sahaja orang Islam, pendakwah kat luar sana, ada ujian yang datang, fitnah telah datang, bertubi-tubi datang. Itu kita percaya. Ujian ni semua sebab Allah sayang kita. Abang kakak percaya Allah sayang kita. Cikgu-cikgu saya, guru-guru saya, banyak pendakwah-pendakwah. Allah sayang. Dan waktu ni ramai ada doktor-doktor kan, dengar doktor pun ada meninggal dunia. Kita jangan salahkan siapa-siapa. Ada doktor, ada nurse. Doakan mereka. Doakan polis, tentera. Kita sebuah keluarga kakak. Jangan tengok polis tu, ni polis macam. Tengok tentera. Jangan. Tengok doktor, nurse. Kita kan ada keluarga, saudara kita nurse. Ada saudara kita polis. Ada saudara kita tentera. Semua orang macam tu. Saudara saya ada ramai polis. Saudara saya pun ada ramai tentera. Kawan-kawan saya ramai tentera. Kawan-kawan saya juga ramai doktor. Jangan call tuan-puan Kalau tuan-puan ada yang call, nanti dia mati, dia tutup. Ya tuan-puan jangan call. Sesiapa yang call, jangan call dekat Facebook ni. Jangan call. Kalau tuan-puan call, nanti kerja kita bercakap nanti. Jangan sesiapa yang call. Jadi tuan-puan sekalian, baca doa tu baca doa tu. Dan subhanallah, jadi banyak orang diuji. Fitnah, ujian datang. Ni ada yang meninggal dunia. Untuk tu waktu ni kita doakan, malam-malam nangis sampai Allah kesian. Saya ingat saya jumpa, saya tanya satu orang, Maulana, macam mana kita nak ubah hidup kita? Dia kata banyak nangis sampai Allah kesian kat kita. Nangis. Maha suci Allah, sampai Allah kesian kat kita. Nangis. Malam-malam nangis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Allah. Hani, pembantu perubatan juga. Baik, Masya Allah. Pembantu perubatan punya juga. Semua kakak, semua, Masya Allah. Apa dia? La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Subhanaka inni, maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malam-malam dalam hati kata, ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku hidup cuma untuk Engkau sayang aku. Aku ni zalim, berdosa, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Maha suci Engkau. Aku orang yang zalim. Aku orang yang zalim. La ilaha illa anta. Yang pembekalan elektrik. Juga elektrik kan, TMB kan, diskaun ke? TMB juga, Masya Allah, yang berkorban satu di Malaysia dia. Kalau tak ada line telefon, nak charge tak boleh, lampu tak ada. TMB pun sama. Semua sekali ni, line internet pun sama. Wi-Fi, Unify, Celcom ke, Maxis ke, DG ke, siapa-siapa. Semua yang bekerja ni, Masya Allah. Muhammad Syahrini, Ustaz nanti sampai Al-Ustaz beritahu. Kedai optometri, Masya Allah. Lama tak tengok Ustaz live Wahidah. Kurus Ustaz. Kan kurus sikit kan? Ruziah. Jadi tuan-puan, subhanallah, Jihan, murah rezeki. Jadi Masya Allah, Siti Rahmah, Ustaz Ibit dah kurus. Kurus dengan pertolongan Allah SWT. Saya turun jambatan, turun rasa susah sikit nak turun. Itu jatuh, rasa berat, jalan jauh-jauh. Hari-hari saya dalam kereta drive 6 jam. 6 jam drive.
Satu hari 6 jam dalam kereta. Badan semua dah jadi sakit. Saya fikir mungkin sebab berat badan saya. Jadi saya pun berusaha mengurangkan berat badan saya. Jadi apa saya buat? Saya pun kurangkan makan. Jadi apa sebab kalau tak saya makan 8 kali sehari. Sebab ceramah tak berhenti. Orang jumpa ustaz, saya masak khas tu ustaz. Mereka baik-baik semua layan saya. Saya pun makan banyak. Saya pun salahkan orang lain, saya gemuk. Saya pun salahkan orang lain. Bukan salah orang lain. Salah saya lah nak makan. Saya memang suka makan. Jadi saya pun kawal makan. Jadi saya tak makan banyak dah. Saya makan sekali sehari je makan untuk 3 bulan. Sekali sehari. Yang lain tu makanlah sikit-sikit. Lepas tu minum air banyak-banyak. Puas ni. Lepas tu segala puji bagi Allah. Lepas tu lari-lari sikit, jogging-jogging sikit. Segala puji bagi Allah. Syukur pada Allah, hari tu berat saya itu 90. Segala puji bagi Allah. 90, last sekali jadi Rusliza 8 kali. Betul 8 kali sehari. Last sekali daripada 90 jadi segala puji bagi Allah jadi 70. 20 kilo hilang dalam masa 3 bulan tu. 90 ke 20. Alhamdulillah tak meninggal saya, syukur hidup lagi. Jadi sekarang dah mula makan balik. Jadi sekarang aktiviti saya makan, jadi saya pun telah tambah kurang. Jadi begitu. Dia kalau nak kurus ni kita kena niat untuk Allah sayang kan. Niat nak kurus tu untuk Allah sayang. Gemuk pun Allah sayang juga, bulat pun Allah sayang juga. Tak kisah kurus ikut perempuan lah, ikut masing-masing. Ada orang badan besar laju jadi lari. Ada orang dah biasa dah besar badan dia boleh berlari kuat, perumbuk orang kalau berjihad kat depan okey. Dia ikut jenis orang. Kalau tuan-puan dah mula sakit, kena diet sikit lah. Dah mula rasa macam lain macam, lepas satu sakit, jadi ubat dia memang kena kawal makan. Memang kena kawal sikit, latih 3 bulan untuk boleh buat kerana Allah. Hati-hati selalu buat kan, bulat kecil sebab dia nak ada filem. Dia ada filem, maaf kawan-kawan, ada filem. Jadi dia ada filem. Jadi kita boleh buat juga untuk dakwah, untuk bantu keluarga. Kena sabarlah, dia memang berlawan-lawan. 2 hari makan, hari ketiga memang habis makan semua sekali. 2 hari kurang sikit makan, hari ketiga langgar. 2 hari makan, hari ketiga langgar. Untuk mula-mula ni macam tu. Lama-lama insya-Allah boleh kurus. Berlari sikit-sikit. Buat setengah jam kat rumah kan. Buat 100 kali setengah jam tu kat rumah. Bumping 10 kali. Buatlah sit up 10 kali. Cukup lah. Tu je lah, jangan tutup sangat. Sikit-sikit je.